TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Luqman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Hifzul Quran bersama dengan seorang ustazah kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustazah kita hari ini. Okey, bersama dengan kita hari ini seorang ustazah yang cukup luas pengalamannya iaitu Ustazah Najwa Musa. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Luqman apa khabar? Alhamdulillah saya pun makin sihat ustazah. Ya. Baik, terima kasih kepada ustazah yang sudi bersama dengan kita. Saya juga difahamkan kita bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke ustazah? Betul tu Luqman. Boleh ustazah perkenalkan kepada kami? Bersama-sama dengan ustazah pada hari ini ialah yang pertama anak anda Nur Syazwan. Sila hai Syazwan. Assalamualaikum. Baiklah yang kedua anak anda Muhammad Wais Al-Qarni. Ya. Okey, terima kasih kepada Uwais dan juga Syazwan. Kacak-kacak belaka ustazah ya. Baik, jadi untuk permulaan ini ustazah kita nak fokuskan tentang apa dahulu? Silakan. Terima kasih kepada Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Didik TV, terutamanya kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran Hifzul Quran. Dan pada hari ini kita akan mempelajari satu surah ya Luqman daripada juzuk 20. Okey. Iaitu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Jadi saya rasa ramai tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan ustazah. Jadi saya persilakan ustazah untuk ambil tempat di hujung sana. Baik. Okey. Saya serahkan kelas ini kepada ustazah. Silakan ustazah. Okey, saya serahkan. Terlupa pula. Okey. Okey. Terima kasih Luqman. Sama-sama ustazah. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini murid-murid akan bersama-sama dengan ustazah mempelajari satu surah iaitu surah Al-Qasas dari juzuk 20 muka surat 389. Bagi murid-murid yang berada di rumah, murid-murid boleh membuka mushaf muka surat 389. Tetapi apakah yang kita nak pelajari hari ini ya Luqman? Daripada muka surat ini. Jom kita perhatikan gambar yang sedang dipaparkan. Baiklah, anak-anak murid ustazah, Wais ataupun Syazwan, boleh lihat gambar yang sedang ustazah paparkan ini? Boleh lihat ya? Okey, ada di antara kamu yang boleh memberi apakah maksud gambar yang ustazah sedang paparkan ini? Okey, siapa tahu? Silakan. Okey, mungkin Syazwan? Wais? Okey, Wais nak menjawab? Ya, saya salah. Okey, silakan. Menurut gambar yang dipaparkan ni, dekat bahagian belakang tu kita nampak piramid pada pasir yang sinonim dengan negeri Mesir. Lepas tu kita nampak ada tongkat dan ular tu yang mana dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang mukjizat Allah SWT kepada Nabi Allah Musa AS. Alhamdulillah. Betul ke, terima kasih. Betul. Terbaik Wais. Terbaik, betul tu. Okey, alhamdulillah, tepat sekali Wais. Okey, dengan gambar dipaparkan ini kita tahu hari ini kita akan mempelajari satu kisah daripada satu kisah Nabi iaitu Nabi Musa alaihi salam. Seterusnya, mari kita mempelajari perkara yang pertama ialah menghafaz ayat-ayat Al-Quran juzuk 20 dari surah Al-Qasas dengan meraihkan hukum tajwid dan adab penghafaz Al-Quran. Yang kedua, mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran juzuk 20 surah Al-Qasas dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga, menjawab soalan contoh berformatkan SPM.
Baiklah, apakah kriteria kejayaan yang kita hendak capai pada hari ini? Yang pertama, murid-murid perlu memperdengarkan bacaan surah Al-Qasas ayat 29 hingga 35 secara talaqi musyafahah dengan bertajwid. Yang kedua, memperdengarkan hafazan surah Al-Qasas ayat 29 hingga 35 secara talaqi musyafahah dengan lancar dan bertajwid. Dan yang ketiga, menyatakan sekurang-kurangnya 2 kefahaman ayat. Dan yang keempat, menjawab latihan yang diberikan dengan betul. Jadi, apa kita tunggu lagi? Mari kita berkenalan dengan surah Al-Qasas yang pertama. Okey, ia merupakan surah Makkiyah. Kalau kita tahu surah Makkiyah ni turunkan di mana, Luqman? Mekah. Mekah, betul tu. Ya, okey. Dan yang kedua, ia mempunyai 88 ayat. Yang ketiga, di dalam buku Kompas 114 surah menyatakan terdapat 1441 kalimah di dalam surah ini dan mempunyai 5,700 huruf, ya. Satu info yang terbaru. Betul. Ya, Luqman. Okey, seterusnya nama surah ini diberikan berdasarkan ayat 25 yang menyatakan Nabi Musa telah menceritakan kisah hidupnya kepada Nabi Syuaib. Seterusnya mempunyai satu persamaan dengan surah Syu'ara dengan Namlu. Kerana apa? Di dalam ketiga-tiga surah ini menceritakan tentang sirah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Ia juga menjadi perbandingan dengan kekejaman Firaun dan kemewahan Qarun. Ini dia surah Qasas ni mesti ada sebab kenapa ia diturunkan. Dan ia diturunkan juga ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya ia menjadi motivasi kepada nabi kita, nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit pengenalan kepada surah Al-Qasas, dan sekarang Ustazah kita nak berehat seketika, boleh ya? Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada talaki musyafahah dan juga tasmik bersama dengan ustazah kita iaitu Ustazah Najwa Musa. Okey Ustazah, silakan. Okey, baiklah. Kita terus kepada talaki musyafahah. Okey. Anak-anak, murid-murid di sekolah sudah bersedia? Okey, baiklah. Kita akan talaki bersama-sama. Tetapi sebelum itu, kita hendak mendengar bacaan hos kita pada hari ini. InsyaAllah, Ustazah. Boleh ya, Da'i Luqman? Boleh. Okey, jadi Ustazah ingin Luqman membacakan ayat 29 hingga 31 talaqi musyafahah. Yang mana talaqi musyafahah ni, Luqman, kita tak boleh baca laju-laju. Baik. Sebab kita nak mengetahui dan apa dia makhraj huruf supaya bacaan kita itu memperdengarkan sebiji-sebiji huruf-huruf yang kita lontarkan. Faham? Okey, boleh Luqman ya? Saya cuba Ustazah. Okey, silakan Luqman. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Sedap betul suara hos kita Terima hari kasih, ni ya. Ustazah. Ya Allah. Jadi murid-murid di rumah dapat mengikut ya daripada muka surat yang Da'i Luqman baca sebentar tadi. Okey, apa kata Luqman? Kita dengar murid-murid Ustazah pula. Okey, bersedia? Okey, siapa yang nak baca dulu ni? Okey, siapa yang nak cuba terlebih Siapa dahulu? yang nak cuba? Wais Wais. atau Syazwan? Saya pun. Okey, Wais, silakan. Silakan Wais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Terima kasih Wais. Mungkin Syazwan boleh sambung ayat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, murid-murid Ustazah di sekolah pun memahami bagaimanakah kadar bacaan talaqi ya, yang kita panggil bacaan tahqiq ya Luqman. Betul, Ustazah. Tahqiq. Jadi kena baca satu-satu. Baiklah, sebelum kita mula tasmih, kita kena tahu sedikit sebanyak tentang hukum tajwid. Kita bincang bersama ya. Boleh? Murid-murid jelas ya? Nampak di paparan? Nampak ayat Boleh Al-Quran lihat, di paparan? Syazwan Boleh lihat? Dan Wais? Alright. Okey. Okey, nampak yang Ustazah gariskan itu mim syaddah. Okey, bagaimanakah cara kita membaca perkataan yang ada mim syaddah? Okey. Syazwan. Untuk perkataan yang ada syaddah pada huruf mim ni, kita kena wajib dengung pada kadar 2 harakat. 2 harakat. Okey, cuba bacakan sedikit Syazwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada. Okey. Masya Allah. Okey, jelas. Apakah nama hukumnya Syazwan? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Okey. Okey, murid-murid di rumah boleh faham ya. Kita kena dengung 2 harakat bila jumpa mim sabdu ataupun lagi satu nun sabdu. Samalah adik-beradik tu ya. Okey. Seterusnya, bi ahlihi anasa. Okey, mungkin Wais kenal apa hukum bagi kalimah yang bergaris? Silakan. Untuk kalimah bi ahlihi anasa tu, kita akan baca dengan hukum mat silah tawilah dengan kadar 4 harakat. 4 harakat. Okey, sebenarnya mat silah ni ada 2, satu lagi qasirah. Kalau tawilah 4, qasirahnya 2 ya. Tanda lebih kurang sama. Cuma bezanya tidak ada berombak di atas kepala ha tu. Okey, yang ni ada Ustazah Ada. Okey. Okey.
Seterusnya, la'alli atikum. Kebanyakan murid Luqman ya, mereka nak cepat. Baik. Dia punya harakat sama je dengan mak asli pun sama. Nak Lebih cepat kurang. kan, sebab mungkin nak mengingat, nak tasmid cepat kan. Tapi jangan biasakan benda-benda sebegitu. Betul. Kita kena amalkan ikut apa yang ada pada hukum tajwid. Okey. Untuk la'alli atikum. Okey. Syazwan, boleh berikan jawapan apakah hukum bagi kalimah yang bergaris ini? Hukum bagi kalimah bergaris tu ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Berapakah kadar harakat yang perlu kita baca? Mad jaiz munfasil kita perlu baca kadar 4 ataupun 5 harakat. Ya. Baiklah. Sedikit info tambahan ya Luqman. Ya, Ustazah. Sekiranya kita membaca satu surah itu atau satu muka surat ke, Baik. kalau kita memilih 5 harakat, biar nampak cantik 5 je. Oh, sama daripada awal. Ya, betul. Kan macam dalam surah Fatihah kalau Ya, menjadi imam kan. betul. Kalau 4 lah. Begitu juga ma'arik li sukun. Kalau kita pilih 2 lah. Kalau 4 lah. Jangan Baik. 2, 4, 5, 6 kita campur-campurkan. Tak boleh macam tu. Ya. Biar nampak lagi cantik bacaan kita ya. Okey, baiklah. Hukum yang seterusnya. Okey, siapa boleh jawab? Saya Okey, silakan Wais. Silakan. untuk dia khabarin au tu, bila kita nampak tanwin bertemu dengan hamzah, kita kena baca dia as izhar halqi. Izhar halqi. Okay, sebenarnya di dalam Resam Osmani, Quran kita sendiri sebenarnya, kalau kita terlupa apakah nama hukum tajwid tu, sebenarnya tanda di dalam Quran kita sudah membantu ya. Ya. Bila izhar halqi ataupun bacaan yang jelas, baris tanwin itu selari. Cuba Okey. perhatikan selari ya. Bila dengung, dia punya baris 2 tu tidak akan selari, dia akan sengit sedikit, akan lebih sedikit. Dia Faham. tidak selari. Jadi ia juga akan membantu ya kepada masyarakat untuk mudah membaca Al-Quran. Betul. Okey, seterusnya nak murid-murid. Okey, Ustazah ingin bertanya, apakah hukum yang ada pada kalimah yang bergaris pada tanda yang di atas kaf tu? Okey, siapa yang tahu? Tanda apa tu? Wais ataupun saya, Syazwan? Okey, silakan. Syazwan, okey, silakan. Untuk wakaf yang ada bentuk sad ni wakaf jenis wakaf sili. Sili. Waqaf sili. Waqaf sili. Okey. Apakah maksud waqaf sili tu? Untuk wakaf sili ni kita diafdalkan untuk meneruskan bacaan kita. Lebih afdal kita meneruskan ya. Baik. Dalam kategori waqaf lazim lah Luqman sebenarnya. Okey, ni antara salah satunya. Selain daripada itu, ada qaf lam ya, ada lam alif, ada mim, mim yang berekor pendek ya. Jangan keliru. Ada terdapat beberapa waqaf lazim yang ada di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya untuk kalimah ini Wais ke? Ya, saya. Okey, silakan. Untuk kalimah janu ni, dia hukum dia bacaan 6 harakat, mad lazim, kalimah musaqqal. Alright, kalimah musaqqal ya. Berapa harakat tu, Wais? 6 harakat Ustaz. 6 harakat. Jangan keliru dengan mak jaiz dan mak wajib. Makna Okey. kata jad ni tak ada pilihan Ustazah Memang Ya. kena baca 6 harakat. 6 harakat. Okey, jelas. Jelas ya. Okey, kita pergi kepada baki ya. Ayat di dalam muka surat 389. Seterusnya burhanani. Tu yang ada alif kecil tu. Ya. Siapa tahu? Saya Zah. Okey, Syazwan. Syazwan. Huruf alif pada perkataan burhana ni ialah hukum mad asli. Mad asli. Berapa harakat Mad tu? asli kita baca pada kadar 2 harakat. 2 harakat. Alhamdulillah. Seterusnya, kalimah yang bergaris. Okey, kalau Ustazah baca, saya bagi jawapan terus. Okey, apakah hukum ra yang perlu dibaca apabila kita jumpa kalimah sebegini? Betul, ni ramai keliru ni. Ya, betul. Siapa tahu? Wais, macam nak jawab, silakan. Okey. Untuk kalimah Fir'aun ni, ra tu kita akan baca tarkib, kita akan baca nipis. So ra tu bila dia mati dan sebelum dia ada
baris bawah. Jadi kita kena baca nipis. Mantap. Cuba bacakan sikit Wais. Nak dengar juga? Silakan Wais. Fir'auna. Masya Allah. Fir'auna. Kita Yeah. kena senyum sikit. Biasalah bila kita membaca Al-Quran ni, Yeah. kita ibarat riyadatul fam. Betul. Ya, exercise mulut. Kan? Jadi inilah antaranya yang kita perlu bentukkan mulut kita ya. Fir'auna. Bila nipis-nipiskan. Berbeza kalau kita sebut Fir'auna. Betul. Betul tak? Okey. Seterusnya Harunu. Okey, ra. Ustazah baca tadi Harunu. Ustazah baca dalam bentuk apa tu? Siapa boleh jawab? Okey, Syazwan macam nak jawab, silakan. Huruf ra pada perkataan Harunu kita kena baca dalam keadaan tebal ataupun ra tafkhim. Ya, betul tu Syazwan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah. Tajwid pun kita sudah pelajari ya Luqman. Baik. Jadi mari kita uji murid-murid kita ya dalam hafazan. Boleh ya? Ustazah Bersedia ya, minta murid? Syazwan dulu bersedia, boleh Syazwan? Okey, pejamkan mata anda. Okey. Okey, boleh mula? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف innaka minal aminin. Allah maftah alaik. Masya Allah. Okey, seterusnya Wais bersedia? Sila sambung ayat yang Syazwan baca secara hafazan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'u min ghairi su'. Bayda'a. Ulang kembali. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'u min ghairi su'in wadmum ilayka janahaka minar rahb فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Sadaqallahul azim. Masya Allah Allah. maftah alaik. Alhamdulillah.
kita sudah bertalaqi, sudah membincangkan hukum tajwid dan telah selesai tasmi' hafazan. Masya Allah. Jadi bila kita dengar bacaan-bacaan dari murid-murid kita begitu merdu dan mudah-mudahan menusuk ke kalbu kita. Baik Ustazah, adakah soalan yang disediakan oleh Ustazah kepada murid kita? Sudah selesai ditanya tadi Selesai, Luqman. Okey, Alhamdulillah. baik. Jadi terbaik kepada murid-murid kita atas jawapan yang betul. Dan sekarang kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Setiap ayat dalam Al-Quran ada pengajaran yang berguna kepada kita, termasuklah juzuk yang ke-20 surah Al-Qasas. Jadi segmen ini kita nak belajar tentang intisari ayat-ayat dalam surah Al-Qasas bersama dengan ustazah kita, iaitu Ustazah Najwa Musa. Okey Ustazah, silakan. Baiklah, terima kasih Luqman. Kita teruskan tentang pengetahuan, iaitu dari intisari ayat surah Al-Qasas muka surat 389. Jadi telah hafal kan? Jadi kita nak mentadabbur sedikit dan kita ingin mengetahui sedikit apakah maksud di sebalik ayat hafazan yang telah dibaca oleh murid-murid sebentar tadi. Baiklah, kita terus kepada ayat 29. Di dalam ayat 29 ini menceritakan tentang Nabi Musa yang setelah selesai bekerja dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun. Kenapa Nabi Musa AS bekerja ya? Kerana itu adalah mas kahwin Nabi Musa ketika mengahwini ananda puteri Nabi Syuaib. Jadi kita sambung daripada cerita itu, Nabi Musa pun ingin kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan pulang ke Mesir, Nabi Musa ternampak satu cahaya, iaitu api ya, dari sebelah Gunung Tursina ya, ataupun Gunung Sinai ya, yang kita kenali sekarang berada di Mesir. Jadi di situ Nabi Musa ternampak api, dan dalam keadaan mereka nak menuju ke Mesir itu, keadaan pada waktu itu adalah malam sebenarnya dan amat sejuk. Jadi Nabi Musa ingin mencari apakah maksud api yang baginda lihat itu. Jadi baginda menyatakan kepada ahli keluarganya untuk tunggu dahulu, dan baginda ingin mencari apakah punca api tersebut. Mana tahu Nabi Musa boleh membawa pulang mungkin satu api untuk memanaskan badan ya, kerana malam itu terlampau sejuk ya. Betul. Jadi apa yang berlaku ketika Nabi Musa sampai ke sebelah Gunung Tursina? Okey, pada ayat 30 Nabi Musa ini terdengar satu suara dari arah lembah. Lembah di bahagian kanannya, Wadil Aiman, ya, fil buqatil mubarakah, yang diberkati oleh Allah ya. Ada satu pohon ya, Luqman. Ada satu pohon tetapi berwarna hijau ya, berwarna hijau tapi mengeluarkan api. Masya Allah. Pelik ya. Secara logiknya selalu kalau mengeluarkan api ini pohon kayu yang kering. Betul, ya. Ustazah. Tetapi pohon yang mengeluarkan cahaya api itu ialah pohon hijau. Dan tiba-tiba pohon itu mengeluarkan satu suara yang mengatakan, Inni anallahu rabbul alamin. Ya. Okey. Bila mendengar suara itu, Nabi Musa tertanya-tanya, siapakah itu? Ya. Tiba-tiba je kalau kita agaknya pada waktu keadaan yang macam tu, mau terkejut juga. Betul. Ya, mau demam juga tu, kan? Tapi Nabi Musa mencari-cari lagi suara itu. Okey, seterusnya pada ayat 31. Okey, barulah suara itu berkata, wa an alqi asak, keluarkanlah tongkatmu. Kerana apa? Nabi Musa ni mengembala kambing. Kerjanya mengembala kambing. Betul. Jadi Nabi Musa ini mempunyai tongkat. Sebenarnya ada sejarah sedikit tongkat ni tau, Luqman. Apa Okey, dia, tongkat ni sebenarnya diwarisi daripada Nabi Adam AS. Seterusnya kepada Nabi Syuaib. Seterusnya kepada Nabi Musa. Dan tongkat ini sebenarnya digunakan untuk menjatuhkan daun-daun gugur ya. Jadi untuk menghalau-halau binatang ternakan kan, supaya memudahkan pekerjaan Nabi Musa alaihissalam. Jadi tongkat ini diminta untuk dicampakkan. Maka Nabi Musa mencampakkan tongkat itu, maka tahtazzu ka'annaha jannu. Okey. Jadi bila dia campak,
tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi dia liang liuk seperti ular. Masya-Allah. Maka terkejutlah. Jadi Nabi Musa terkejut sebab selama hari ini dia pegang tongkat. Kenapa hari ini tiba-tiba tongkat tu lembik seperti ular? Okey. Jadi suara itu berkata, "Ya Musa, aqbil. Ya Musa, ta'al. Mari ke hadapan, ya. Wala takhaf. Janganlah kamu takut. Innaka minal aminin. Sebenarnya kamu dalam keadaan aman." Ini ayat ini menyatakan ini ialah mukjizat yang pertama bagi Nabi Musa. Masya-Allah. Sebentar lagi Ustaz akan nyatakan kenapa mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya. Kita terus ke ayat 32 iaitu menyatakan mukjizat yang kedua kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Suara itu berkata, "Wahai Nabi Musa, masukkan tangan kananmu ke dalam baju. Kemudian kamu keluarkan semula." Tatkala Nabi Musa alaihi salam mengeluarkan semula tangan kanannya, maka keluarlah cahaya putih, ya, yang bersinar, ya. Tetapi bukan penyakit sopa. Jangan salah sangka. Cuba lihat ayat itu, min ghairi su. Bukan benda-benda yang jahat, bukan penyakit, tetapi sebenarnya itulah tanda-tanda mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya, ini ayat yang menyatakan, dalil yang menyatakan mukjizat yang kedua kepada Nabi Musa. Maka fadhanika burhanani mir rabbika. Itulah dia, dua burhanani. Bukti, ya. Pertama tadi tongkat, kedua tangan yang putih tadi, yang bercahaya putih itu yang diberikan oleh Allah supaya Nabi Musa dapat berhadapan dengan Firaun dan pembesar-pembesarnya. Ya, sungguhnya mereka itu kaum yang fasik. Betul. Ya, pada zaman Nabi Musa Allah memberikan mukjizat yang sebegini kerana pada zaman Nabi Musa sendiri terdapat banyak sihir, ya. Jadi untuk lawan dengan sihir kena ada kuasa jugalah. Betul. Itu pada zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Isa, pada zaman itu kehebatan kaum pada zaman itu ialah mengubati orang. Kalau yang buta boleh disembuhkan, Luqman. Jadi apa pula kelebihan Nabi Isa? Boleh menghidupkan terus orang yang mati. Betul, betapa hebatnya. Itulah dia kelebihan yang Allah bagi kepada nabi-nabi kita. Dan untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pada zaman itu pula terdapat cerdik, bijak, pandai, yang pandai berbahasa, betul tak? Betul. Sehingga pada zaman itu sesiapa yang pandai berbahasa ada pertandingan macam deklamasi sajak, tau. Dan sajak yang hebat itu akan disimpan di dalam Kaabah sendiri. Betapa bijaknya mereka itu. Namun begitu mereka kufur kerana mereka tidak mempercayai Nabi. Itu saya katakan tadi, surah ini merupakan motivasi untuk Nabi. Tak kala mereka mencabar Nabi, kenapa tak ada mukjizat seperti Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan kaum Nabi Musa pun tetap kufur walaupun Nabi Musa sendiri mempunyai mukjizat sebegitu. Okey. Ayat yang ke-33 hingga 35 pula, sebelum Nabi Musa alaihissalam ingin berhadapan dengan Firaun dan pembesarnya, baginda memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan bahawa ingin Nabi Harun, ya, abangnya, saudara lelakinya, untuk menjadi pembantunya. Tu dia ayat dia, rid'an yusaddiquni. Rid'a, pembantu untuk membenarkan Nabi Musa. Kerana apa? Kerana Nabi Harun itu afsahu minni lisana. Dia lebih fasih sebenarnya, Luqman. Bukannya Nabi Musa ini tidak fasih, tetapi ada sedikit sejarah tentang lidah Nabi Musa, ya. Pada masa kecil kita kongsi bersama cerita Nabi Musa ketika masih kecil. Pada zaman itu bukankah anak-anak lelaki dibunuh? Betul kan? Jadi isteri Firaun sendiri yang mengambil Nabi Musa menjadi menyelamatkan dengan menjadikan anak, betul tak? Okey, jadi Firaun berkata kepada isterinya, siapa nama isteri Firaun? Isteri Firaun itu Asyah, betul? Asyah, betul. Okey, kata aku nak uji budak ni. Kalau dia cerdik, aku nak bunuh, kata Firaun. Dahsyatnya Firaun waktu tu, kejam sungguh. Budak sekecil itu pun nak diuji. Ya, diletakkan buah delima dan diletakkan bara api. Kita maklum, ya, bila dah dikatakan diangkat menjadi nabi, maka sebenarnya memang cerdik. Tetapi ketika Nabi Musa ingin mencapai buah delima itu, Jibril terus menepis
tangan Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengambil bara api dan terus memasukkan ke dalam mulut. Jadi sedikit kecederaan berlaku pada lidahnya. Jadi lidahnya ada sedikit, kita panggil pelat lah sedikit. Jadi Nabi Musa meminta agar Nabi Harun membantu baginda di dalam perjuangan dakwah untuk berhadapan dengan Firaun dan pembesarnya. Okey. Jadi adakah Allah mengabulkan doa itu? Ya, Allah mengabulkan doa itu. Tetapi beberapa tahun ya, kerana akhirnya perjuangan Nabi Musa dan kaumnya akhirnya menang. Begitulah banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa. Seterusnya pembantunya Nabi Harun, saudara lelakinya, dalam dakwah yang mereka ingin berhadapan dengan Firaun dan pembesar. Ya, betul. Dan kalau kita lihat Ustazah kan, begitu pentingnya kita dalam talaki musyafahah ini dan tasmik bersama dengan guru-guru kita yang betul. Jadi apakah kepentingan kepada murid-murid kita iaitu perlunya talaki musyafahah berhadapan? Okey, kenapa perlu ya? Kerana kita hendak murid-murid itu menghafaz tetapi mereka membayangi ayat itu. Betul. Supaya apabila mereka fokus membayangi setiap perkataan dalam hafazan mereka, mereka akan terus menjiwai. Betul. Tambah lagi kalau mereka memahami lagi ayat yang mereka hafaz itu. Jadi kalau kita faham dan kita dapat membaca dengan bacaan yang betul, maka hafalan kita akan mudah ingat, kan Ustazah? Ya, betul. Sebab kadang-kadang kalau kita hafal sesuatu ayat dan ayat itu bacaan kita pun tunggang langgang dan kita tak faham terjemahannya, maka kita susah nak hafal. Kalau kita tanya contoh murid kita kan, macam Wais, dah berapa juzuk hafal Wais? Saya dah khatam. Dah khatam 30 juzuk. Masya Allah. Kalau Syazwan, sahabatnya, berapa juzuk sudah hafal? Alhamdulillah, dah khatam juga. Dah khatam juga Ustazah. Jadi kalau kita lihat tadi, dengar bacaan dari sahabat kita Syazwan dan juga Wais, saya bila dengar Ustazah, tenang. Sebab berlagu, tajwid dijaga. Jadi begitulah kita juga yang menonton di rumah, murid-murid kalau boleh betulkan bacaan. Bagaimana nak membetulkan bacaan? Kita perlu ada guru. Jumpa dengan guru kita di sekolah, maka membaca di hadapan mereka supaya kalau ada yang panjang dipendekkan, yang pendek sepatut dipendekkan, kita panjang dibetulkan. Jadi bila kita dapat membaca dengan bacaan yang betul, maka mudah untuk kita ingat sesuatu ayat tersebut. Okey Ustazah, jadi itu sedikit sebanyak tentang segmen talaki musyafahah dan tasmik. Jadi sebelum saya nak tanya kepada Ustazah, ada tak apa-apa soalan dari Syazwan ataupun Wais yang mungkin keliru dalam bab ini? Ada Wais? Tak ada ya? Okey, Syazwan ada ke? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya minta izin kepada Ustazah untuk berehat seketika, boleh ya? Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Fokuskan kepada soalan pengukuhan bersama dengan Ustazah kita iaitu Ustazah Najwa. Okey Ustazah, silakan. Baiklah. Terima kasih Luqman. Sama-sama. Okey, murid-murid, kita sudah belajar, kita sudah membincangkan hukum tajwid dan kita sudah uji hafazan dan membincangkan sedikit kefahaman ayat yang kita belajar dalam muka surat 389. Baiklah, tiba masanya untuk Ustazah uji kefahaman murid-murid Ustazah ya. Boleh ya? Okey, bagaimana Wais dan Syazwan, bersedia? Tunjukkan sedikit. Begini, tanda sudah bersedia. Oh, tinggi diangkat. Silakan Ustazah. Okey, mari kita mulakan. Okey, soalan pertama. Dha' raqmul ayatil atiyah birraqmis sahih. Okey, letakkan nombor ayat pada ayat yang di bawah dengan nombor yang betul. Mari kita lihat soalan pertama dari surah Al-Qasas. Okey. Wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Apakah nombor ayat bagi ayat yang Ustazah baca sebentar tadi?
Okey. Okey, Syazwan. Ayat yang ke-31 Ustazah. Ayat yang ke-31. Betul ke Ustazah? Kamu yakin ke? Yakin ke Syazwan? Yakin Ustazah. Yakin Tamat ya. Jom kita tengok Okey, kita lihat jawapan. jawapannya. Okey. Terbaik. 31. Betul. Tahniah Syazwan. Baiklah, kita terus kepada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Ayat yang keberapa tu? Okey. Wais, macam nak jawab silakan. Ayat ke-35 lah. 35. Yakin Di manakah kedudukan ayat ni? Dalam muka surat tu dia ayat paling bawah sekali, ayat Bawah yang okey, betul. Okey, kita lihat jawapannya. Ya, tepat Terbaik. sekali. Alhamdulillah. Okey. Macam ni yang kita nak kita uji ni sebab Betul. kita nak tahu kedudukan ayatnya. Untuk memudahkan ingatan murid-murid, kita bahagikan muka surat tu kepada 3, Luqman. Okey. Supaya lebih fokus. Baik. Itu yang saya kata tadi, gambaran apabila kita menghafaz. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Imla'il faraghat al-atiyah bi ijabah sahihah. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Okey. Boleh? Okey, siapa yang nak jawab? Syazwan. Bacakan ayat tu Bacakan ayat tu terus. Okey, silakan Syazwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Alright, kita tengok al-buqati. Okey, di dalam soalan selalunya kita akan tanya satu kalimah untuk satu tempat kosong. Baik. Kita tak akan letak fil buqati. Soalan itu akan mengelirukan murid. Tapi untuk soalan hifzul Quran, satu tempat kosong untuk satu kalimah. Baik. Jadi satu markah. Okey, seterusnya ayat yang kedua. Silakan. Bisa. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Okey, baiklah, mari kita lihat jawapannya. Yadaka. Betul ya, Luqman? Terbaik. Ya. Burhanani. Okey. Alhamdulillah, untuk soalan yang kedua ni, murid-murid Ustazah berjaya menjawabnya dengan tenang ya. Betul, tahniah. Okey, tahniah. Okey, baiklah. Untuk ujian hafazan selesai, mari kita uji cerita yang Ustazah panjang lebar tadi ya. Ya, Bercerita. betul. Jadi kita nak tahu mereka ni dengar ke tidak kan. Okey, boleh Ustazah uji murid-murid Ustazah? Okey, bersedia ya Wais dan Bersedia? Syazwan? Siapa yang nak mula dulu? Ustazah tak nak bagi ayat. Sekarang dia tahu dah ayat apa dia nak ni. Okey, siapa nak mula dulu? Angkat tangan. Okey, angkat tangan. Siapa? Wais. Okey, Wais. Silakan Wais. Kita tengok ayat ni, Wais. Ayat 29, Wais. Boleh cerita kepada penonton di rumah juga ya. Apakah kefahaman ayat dari ayat 29 ini? Silakan, Wais. Okey, ayat 29 ni dia ayat pertama dalam Ustaz ni, dan ayat ni dia ceritakan macam mana lepas Nabi Musa habis bekerja dengan bapa mertua dia Nabi Syuaib alaihissalam, dia bawa pulang isteri dia ke Mesir. Dan dalam perjalanan pulang ke Mesir tu, mereka ni tiba dekat satu kawasan yang sejuk, dan lepas tu Nabi Musa ni dia cakap kat isteri dia, kita berhenti, dan lepas tu sebab dia nampak di bahagian lembah berdekatan sana di sebelah Bukit Tursina tu, dia nampak ada api yang menyala. Jadi dia kata kat isteri dia, kita tunggu Nabi Musa nak pergi ke tempat tu dan ambilkan sedikit bara api supaya diorang boleh memanaskan diri.
Ya, okey. Masya Tepat Allah. sekali. Terbaik, Ini Wais. kalau full mark ni 2 markah. 2 markah. Dua markah Okey, Ustazah. kefahaman ayat. Kita pun sudah berada di penghujung segmen ini. Ya. Jadi apakah rumusan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah? Okey, antara tips hafazan ya yang ingin Ustazah kongsi kepada murid-murid, pertama di dalam proses hafazan ini, pertama sekali niat. Ya. Apa jua perkara yang kita lakukan, niat tu yang penting. Terutama kalau kita nak menghafaz ayat-ayat suci ni lah, perlu ikhlas. Kerana apa? Kena ingat dulu. Ya, kalau seperti murid-murid bukan kerana dipaksa. Betul. Ya, mesti ada satu niat yang memang ikhlas untuk menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua, keinginan yang kuat. Dia tak boleh guru saja kuat. Tasmih. Yeah. Dia tidur dalam kelas kan. Dia perlu ada keinginan yang kuat. Betul. Dan digabung jalinkan dengan disiplin yang tinggi. Jadi dia tahu bila nak menghafaz, bila waktu murajaah. Jadi bila ada 3 perkara ini, maka insya-Allah murid itu akan menjadi seorang hafiz yang sempurna insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Najwa Musa, juga kepada murid-murid kita Uwais dan juga Syazwan, dan tidak dilupakan juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.